بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Dan kelimanya rokok. Rukun yang kelima daripada rukun semaya 13 rokok. Apa makna rokok? Rokok dalam bahasa Arab memberi arti inhina. Inhina ni bahasa kita artinya bokok, bokok tunduk. Inhina bokok tunduk. Ini rokok. Dan rokok semaya pada istilah ialah ambil hak jauh lah, panjang sangat lah. Rokok itu ialah tunduk kepala. Tetapi serta bokok pada belakang. Kepala kita tunduk, belakang itu kena turun juga. Atas kelakuan tertentu di dalam semaya. Rokok. Dan iaitu bahawa bokok seorang musalli dengan sekira mencampai dua tapak tangannya akan dua lutut. Mana kalau kita bokok turun tu tangan sampai di lutut lah, kepala lutut kita lah. Serta pertengahan kejadian tangan tu jangan tangan panjang kalau berdiri sampai dah di lutut dia kira tu. Tangan yang tengah-tengah apa kita ni lah. Dan selamat dua tangannya dan dua lututnya. Dan demikian itu kamarnya pada berdiri ya ada padanya bacaan. Rokok ni dia selepas daripada tak ada kena takrif pun kita kerti. Dah rokok dah. Dah turun rokok. Rokok dalam semaya. Telah jemaah para ummah. Ummah tu ulama lah. Atau bahawa rokok itu ialah satu rukun daripada rukun-rukun semaya. Firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, rokoklah serta sujudlah dan beribadatlah kepada Tuhanmu. Ibadat dengan mentauhidkannya, mengesahkan Allah. Serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya dunia akhirat. Kedua. Itu satu dalil dalam bab rokok. Dan dalil yang kedua tu panjang lebar sangat. Dan hadis riwayat Abi Hurairah panjang sangat ambil. Hadis ni cerita tentang masalah al-musi'us salatah. Orang yang tak pandai semaya kan. Rafi' bin Khallad Az-Zuraki itu nama dia. Bahawa Rasulullah masuk ke dalam masjid, maka masuk seorang lelaki. Lelaki itu ada ulama mengatakan namanya Rafi' bin Khallad Az-Zuraki. Laki-laki masuk masjid lalu ia bersembahyang. Maka memberi salam ia ke atas Nabi. Beliau menjawab salamnya sambil ia bersabda, kembali olehmu maka semaya olehmu. Kerana sungguhnya engkau belum lagi semaya. Maka kembali ia bersembahyang seperti mana ia sembahyang dulu. Kemudian datang ia lalu beri salam ke atas Nabi sambil bersabda, kembali olehmu maka semaya olehmu. Nabi kata semaya mulaimu tak semaya lagi tu. Dua kali lah. Kerana sungguhnya engkau belum lagi sembahyang. 3 kali kata ulang lagu tu. Maka berkata ia, demi Tuhan yang membangkit engkau dengan sebenar, hai Muhammad, tidak aku pandai akan yang lain. Amor ni kalau Rasulullah suruh pulak pun setara tu ya. Boleh buat lah. Amor tak erti. Amor boleh setara tu. Kalau 10 kali pun sok dulu tu. Boleh buat. Ginilah. Maka ajar olehmu kandaku. Ajarlah seni. Kau mana pak tak kena. Nabi apabila engkau menghendaki sembahyang, maka takbirkanlah. Kalau mu nak sembahyang, mu nak takbir. Kemudian bacakanlah barang yang mudah tak akan baca, Fatihah tu, pada Quran. Kemudian rokoklah kamu, situ bagi tak nak. Irka' sehingga bertamak ninah hal keadaan engkau tu rokok. Kemudian angkat olehmu sehingga tidak engkau hal keadaan engkau berdiri. Ya, tidak.
Itu sesuatu rukun dia banyak tu. Kamar dia sujud oleh Musa yang bertamak ninah hal keadaan kau tu sujud. Kemudian angkatkanlah dari sujud sehingga bertamak ninah hal keadaan kau tu duduk dan hendaklah perbuat demikian itu pada semaya kau semua. Betul lagu tu. Jadi semaya dia mula-mula tadi tidak tamak ninah. Ayat dah tapi tamak ninah tak ada. Nabi hajar semula. Ada Sahih Bukhari. Naik atas. Rakaat tu tengah dengan tumak ninah. Maka sekurang-kurangnya bahawa ia seorang itu tunduk. Inilah. Sekurang-kurangnya rakaat bahawa ia seorang itu tunduk. Sekira-kira mencapai dua tapak tangan orang pertengahan kejadian akan dua lutut. Paling kurang tu kita buat tu. Tak boleh panggil rakaat lah tu. Itu paling kurang. Akan satu turun di bawah, yakni dengan tamak ninah yang menceraikan antara angkatnya dan tunduknya. Dan tamak ninah dalam rakaat itu, maka mengikut pendapat fuqaha kita Syafi'i dan jumhur ulama adalah wajib. Atau ada tamak ninah tak sah. Itu dengan qadar tasbih subhanallah. Qadar tu ya. Tidak sah semaya dengan tidak tamak ninah. Setengah daripada dalil bagi jumhur dan juga ulama kita Syafi'i ini atas wajib tamak ninah itu hadis yang telah disebut sumarka hatta tatma'inna. Hadis panjang sekali. Dan satu hadis lagi. Karena sabda Nabi, sejahat-jahat manusia nasbah mencuri itu ialah orang yang mencuri daripada semaya. Bukan curi barang ni, mana curi semaya ni tak ada tamak ninah. Pro bangun tu. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, dan betapa mencuri pada semaya? Lagu mana orang curi pada semaya? Sahabat pun tak faham juga, tanya Nabi. Beliau bersabda, orang yang tak sempurna rakaat dah sujud. Tu orang hak rakaat tak tamak ninah, orang yang sujud tidak tamak ninah, orang curi semaya. Orang tu paling jahat sekali Nabi kata. Habis kata. Dan diriwayat daripada Nabi pula bahawa Nabi adalah bila beliau rakaat, beliau mesamakan belakang. Mesama tu sama belakang dia. Kalau dituangkan air atas belakangnya, nas saja tetap. Kalau curah air atas belakang pun tak mengalir. Belakang sama. Bukan jadi tinggi, bukan jadi bokok gitu tak. Sama belakang memolek. Kalau curah air tu, kalau kita tak gelah pun, dia tak jatuh. Belakang Nabi. Satu hadis lagi riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Al-Khudri tu. Radhiyallahu anhu. Berkata ia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak memadai solat seorang lelaki sehingga betul belakangnya di dalam rakaat dah sujud. Karena kalau nak betul ni tamak ninah lah. Nak mau sikit lah. Bismillah. Habis kata. Dah satu hadis lagi tu baca sendiri lah. Tinggal satu hadis. Syarat-syarat rakaat. Dan jangan dikosak dengan rakaat itu akan yang lainnya, yang lain daripada rakaat. Kita rakaat ni kena kosak rakaat. Jangan duk kosak nak tengok duit, jangan kosak nak tengok satu benda, jangan. Kita duk berdiri tengok dah kertas biru-biru, tak cerak. Turun rakaat semaya, nak tengok kertas cerak, tak boleh dah. Maknanya kita rakaat ni kena kosak rakaat. Kosak rakaat semaya. Maka jika turun ia kerana sujud tilawah. Dia turun mula-mula nak sujud tilawah. Buat siapa tengah jalan pakai rakaat. Jadi tak? Tak jadi. Bagi main subuh. Hari Jumaat pagi.
Rakaat pertama masa pada ayat sejadah nak turun sujud sejadah. Masa pada tengah ada 4 rakaat, pakai rakaat lalu tak ada. Nak rakaat semula. Dan rakaat semula. Dengan bahawa membaca ayat sejadah. Hurai dah masalah tu. Kemudian maka tak kala sampai kepada hak rakaat maka dijadikan rakaat tu. Pakai rakaat lalu bersalah. Tidak memadai, hak tu tak sah. Tak mada. Dan wajib ia kembali kepada qiyamnya semula supaya turun kepada rakaat. Kena bangun semula pula nak rakaat. Jelas masalah tu dah. Tu jelas masalah. Rukun yang ke-6. Dan keanehnya i'tidal dengan tamakninah. I'tidal. Ni kita bangun berdiri semula rakaat. Kembali kepada barang yang ada ia dulu daripada rakaat. Kalau kita berdiri, klikkan berdiri semula. Kalau kita semai duduk, duduk bangun semula tu. Melu rakaat. Dan jangan dikosak dengan dia dengan i'tidal tu akan yang lain supaya rakaat juga. Maknanya kita i'tidal ni kena kosak i'tidal. Kalau kosak lain tak ada, habis mati dah. Kepala seorang daripada rakaat. Dia tengah duduk rakaat. Orang lain kepala pok sampai Allah bangun tu bukan kerana i'tidal tu. Kejut kaulah. Apa lah? Ulah tu biwas jadah. Pok naik selalu. Tidak memadai i'tidalnya. Tak sah tu. Bukan tak sah semaya, tak sah i'tidal. Bila tak sah i'tidal, hendaklah ia kembali kepada rakaat semula dan diangkat kepalanya bagi i'tidal semula. Tu cara dia. Kena buat semula. Kita tengok ke satu. Mengikut pendapat jumhur ulama dan fuqaha kita Syafi'i, bahawa mengangkat daripada rakaat dan i'tidal kemudian pada rakaat dalam keadaan berdiri serta pula tamakninah itu ialah rukun di dalam semaya. Ikut semaya sunat semaya gapo pun satu rukun dalam semaya. Tak mesti semaya fardu, semaya sunat pun rukun kok. Karena tinggal ia satu rukun daripada rukun semaya. Habis kita tengok dalil i'tidal boleh satu dua hadis. Dalil diwajibkan i'tidal kemudian daripada rakaat. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata ia adalah Rasulullah apabila mengangkat kepala daripada rakaat beliau tidak sujud sehingga berdiri betul. Berdiri betul tu kita panggil i'tidal. Sujud. Hadis yang kedua sabda Nabi. Angkatlah hingga berdiri betul. Hadis tu panjang tadi, hadis hak al-musii'u salatah panjang tadi. Ketujuhnya daripada rukun semaya sujud 2 kali. Kalau sujud sekali tak ada lagi, dia kena 2 kali sujud. Pada tiap-tiap rakaat, 1 rakaat 2 kali sujud. Dengan tamakninah padanya. Taluk mazhar tu. Hal keadaan seorang waktu sujud, pada dhamma mustatil sujud. Dia. Hal keadaan seorang waktu sujud bersepakat ia dengan tamakninah. Saudara sangat tak jawi, amat. Jaga-jaga gitu. Hati sendiri ada pun tak. Tapi jawi semua dengan arak lah. Kalau orang ngaji tarkib seka-seka supaya arak habis-habis. Satu demi satu. Cuma lambat. Lambat. Itu pada sujud 2 kali ni rukun. Kita tengok bawah.
Setengah daripada rukun semaya itu sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Dan rukun ini telah ijma' fuqaha atas fardunya sujud. Pucuk serbai tu dengan geraknya gerak. Apa makna? Sah. Kalau kita sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan sebab kita bergerak, tak sah. Ini boleh ni. Ini sah kita sujud. Tidak masalah, nanti kita baca bawah. Ni masalah gini. Kita pakai piyah, pakai serbai. Ekor serbai kita tu panjang. Kalau ekor panak apa kita duk pakai tu tak bilangin nak sujud. Nampak lah. Tapi kalau ekor serbai tu panjang sangat. Kalau kita bergerak apa ekor tak bergerak. Makna tuai je bergerak. Ekor duk dia depan sepengah sejadah tu, itu sah kita sujud. Itu tafsir dia. Nampak lah? Gitu lah. Turun bawah. Kalau hu pucuk serbai. Dan khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli pada yang bergerak dengan geraknya itu. Adakah dikandaki bergerak itu dengan fi'il, tidak dengan kuwah? Gerak sana itu. Iaitu yang diiktimak oleh Syekh Ibn Hajar. Ataupun dikandaki bergerak dengan fi'il ataupun dengan kuwah. Dua-dua. Iaitu diiktimak Syekh Ramli. Maka atas diiktimakkan dia oleh Syekh Ibn Hajar jikalau seorang semaya berduduk dan sujud ia atas waktu ditanggung. Ia tak bergerak ia dengan geraknya. Tetapi jikalau semaya ia berdiri, macam bergerak ia dengan geraknya. Ibn Hajar kata, memadai akan dia sujud dan sah semayanya. Sah tu. Kalau kita berdiri, bila kita bergerak, dia bergerak. Kalau kita semaya duduk, kita bergerak pun, ia tak bergerak. Ibn Hajar kata, kalau sujud atas kain subah saning, hukum sah semaya dan sah sujud. Tapi Syekh Ramli, tak boleh tu. Tak boleh tu. Dan atas iktimakkan dia oleh Syekh Ramli, tidak memadai akan dia sujud. Karena sujud ia atas yang ditanggung, ia bergerak dengan kuwah. Tu. Dengan kuwah tu. Apa masalah kita duduk sana tu? Dengan gerak tu. Intaha khilaf. Itu tu daripada Hawasyi asar. Hawasyi ada bisa perah. Tuan juga kita nak kata sini. Di sana. Dan sekurang-kurangnya sujud mengenai setengah dahinya akan tepat sujud. Paling kurang sujud ni kena dahi sikit tak apa dah. Paling kurang. Sah lah tu. Ke satu. Syekh Daud fatwa ni dari kitab Munyatul Musalli. Buka tengoklah. Memberi takrif hak sekurang sujud itu dengan katanya. Sekurangnya mengenakan suku daripada dahi. Suku tu satu juzuk. Sikit dahi kita kena juga tempat sujud. Dan suku dari 2 lutut kena dan 2 tapak tangan. Ataupun anak jari. Batingnya dan perut anak jari. Ataupun jari 2 kaki kepada tempat sujud. Itu sekurang-kurang. Yakni disyaratkan sujud itu atas 7 anggota. 1 dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan perut anak jari 2 kaki. Perut anak jari. Sebab tu masa sujud kaki tu kena tekan lah sikit. Kalau tak gitu tak ada tu. Kena berat sikit. Dia makan perut. Makan perut nak jari. Tak mesti semua jari. Setengah-setengah pun tak apa dah. Ibu saja tak apa dah. Dia kena tu. Mana dalil bab sujud ni? Dalilnya seperti berikut. Yang pertama hadis Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, seorang hamba apabila ia sujud sertanya 7 anggota. Mukanya, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 tapak kaki. Hadis Sahih Muslim.
Satu hadis lagi, hadis Ibn Abbas bahawa Rasulullah bersabda, disuruhkan aku sujud atas 7 anggota. Anggota sujud 7, 1 dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan hujung 2 tapak kaki. Hujung tu kena masuk perut dia sikit, tekan sikit hujung dia. Anak jari. Dan wajib dibukakan dahinya, dahi seorang. Masa sujud tu dahi kena buka, jangan ada berlapik seperti pembalut dan umpama. Dahi kita ni kena buka. Kalau kita katuk semua habis tak sah, sujud tak boleh. Maka tidak sah sujud dengan yang tersebut. Tak sah kalau sujud tak ada buka berlapik, tak ada apa ni? Dengan berlapik tak ada buka dahi. Malaikat bahawa ada ia bagi kerana luka. Tak ada arah. Kita luka dahi, paling mutu. Tapi baluk sini, sujud tak tu lah. Takkan nak sajak tubik sujud. Kita uzur. Dan masyarakat atasnya membuangkan dia yang amat sangat. Kita nak buat sakit, sujud tak tu. Tapi kalau tak ada masyarakat kita boleh buat dengan tak sakit, kena buat. Maka sah sujudnya. Akal satu, yakni 1 juzuk daripada dahinya kepada tempat sujud. Sikit tak apa dah. Hal keadaannya dibukakan dia. Adakah wajib dibuka dahinya dan lain daripada anggota sujud ataupun tak wajib? Jawabnya mengikut pendapat fuqaha kita Syafi'i, iaitu satu riwayat Imam Ahmad, wajib membukakan dahinya. Dahi kena buka tu masa sujud. Wah atas tu lah. Dan berdepeknya dengan tempat sembahyang. Dan tak harus sujud atas tangan baju, tak boleh. Dan ekornya, ekor gapo sini? Tangan baju pun tak boleh. Dan ekor serubai kah? Ekor serubai depan lagi. Ekor tangan baju tu mana tahu ekor dia ni? Hujung dia. Dan tangannya sendiri. Dan ekor serubai tak boleh. Ataupun kolang suah. Kolang suah tu piyah merah. Macam terbuh piyah. Ataupun lain daripada demikian. Mana kalau bakal piyah rapak kan dahi. Sujud kita tak boleh. Waktu rapak. Pak piyah sini. Tak boleh. Daripada barang yang berhubung dengan dia dan bergerak dengan geraknya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sajadta famakkin jabhataka minal ard." Bila kamu sujud, maka letakkan dahi kamu pada bumi. Rapak tanah. Habis kata. Dan tidak wajib qada semayanya, malaikat jika ada di bawahnya najis yang tidak dimaafkan daripadanya. Dan tidak wajib membukakan 2 tangannya. Tangan kita masa sujud tak kena buka tu. Dan 2 kakinya hanya sunat juga. Masa sujud tu buka tangan tu makna rapak tak pakai sarung, buka tangan. Sunat. Sunat tu. Masalah dan tak wajib qada semaya tu dia hubung masalah atas daki tu. Seorang tu luka di dahi, tepek baru boleh sujud atas tu dengan tidak kena buai. Adakah kena qada semaya? Taklah. Malaikat di bawah tu najis dah tu, nak qada. Najis tak maaf lah. Syarat-syarat sujud. Dan wajib dihantarkan 1 suku, yakni 1 juzuk daripada 2 lutut. Dan 1 suku daripada 2 tapak tangan. Dan perut anak jari 2 kaki. Dan jikalau 1 suku pada jari yang 1, walaupun jari sikit tak apa dah, daripada tiap-tiap kaki dan tangan sekalipun. Mana kita sujud tu, kaki kita hak ibu rapat. Masa sujud kaki lah. Hak lain tak ni, tak apalah. Bukan nanti semua 5 jari sebelah, 12 atau 10 dah. Setengah pun tak apa dah. Habis. Dalil tu sebab hadis lepas maridah tu bawah tu lah.
Dan wajib bahawa mengenai akan tempat sujudnya oleh berat kepala, yakni diberatkan kepalanya pada seorang dengan ditekankan dia sedikit atas tempat sujud. Apa makna? Masa kita sujud dahi kita tu kita berat sikit. Kalau letak biasa pun tak apa dah. Kita tekan sikit, berat sikit. Sekira-kira jika ditaruh umpama kapah di bawahnya nasa kemah ya. Kalau kita tak guna kapah ke kabur di bawah tu jadi kemah. Gitu. Kalau kita letak tanah lembut-lembut, kepek turun. Tu berat kepala. Bukan nanti tekan dengan tangan, berat dengan kepala kita. Kena belakang dah kita dah buat ni. Maka satu berkata Syadaud Fatani dalam kitab Buriyah sebagai nakal ibarat Syadaud. Dan lagi disyaratkan memberatkan kepala pada tempat sujud. Maka jika sujud ia tak umpama kapah nasa berbekah dan nyata bekahnya pada tempatnya. Itu. Sujud tak kapah tu bekah apa? Jika ada kapah di bawah. Dan hanya menegahkan segala anggota yang enam itu tak wajib jalan pada dahi. Atas dia timak oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli Khatib Sarbini, khilaf bagi Syekhul Islam pada syarah Manhaj Fathul Wahab. Ke atas. Dan tidak wajib ditekan anggota yang lain atas yang muktamad. Hak lain tak tekan tak apa. Hanya wajib ditetapkan dia juga. Tak gitu ya. Dan wajib ditinggikan punggung ni syarat kan ni? Wajib ditinggikan punggungnya daripada kepala dan bahu. Masa sujud tu punggung nawi atas pada kepala kita. Maknanya kalau kita sujud tak nak tangga tak boleh. Sujud atas meja kita duduk bawah, kepala atas meja tak boleh. Pasal tinggi kepala. Ya syarat sujud kena tinggi punggung. Maka tidak memadai jika ditinggikan kepala daripada punggungnya atau bersamaan keduanya. Sama tak boleh lah. Tengok akar dua. Kalau maka tidak memadai ila akhirih. Bahkan jika dengan dia penyakit, dengan seorang itu penyakit yang tak dapatkan dia sujud sertanya, malaikat ditinggikan kepala atau bersamaan. Orang ni ada satu penyakit. Kalau dia sujud nak tinggi punggung tak boleh buat tak mau. Kalau sujud juga tinggi kepala ataupun sama. Orang ada penyakit dan secara memadai sujudnya, tak apa muka dia usuh. Dan tak wajib yang ada semayanya, tak kena buat semula. Dan jika sembuh ia kemudian daripadanya sekalipun, walaupun dia sembuh penyakit, tak kena buat dah. Tetapi jika ada yang di dalam perahu dan tidak dapat ditinggikan punggungnya kerana sengit, perahu ya duduk gitu perahu. Sengit, apabila semaya, tinggi kepala semua, punggung tak tinggi dah lah. Lagu mana? Ataupun lainnya seperti zahmah, yakni bersesak-sesak. Zahmah ni ramai berdoa. Sujud payah. Maka hendak ia semaya atas sekira-kira halnya. Semaya sekat boleh, tapi kena qada semula. Dan wajib atasnya yang adah, waktu kena qada semula. Sebab apa? Kerana nadi. Habis kata. Naik ke atas. Dan jangan dikosakkan dengan sujud akal yang lain daripadanya. Ni syarat kan? Syarat sujud tu kita jangan kosak lain. Jadi bahkan kena kosak sujud lah. Kalau kosak lain tak ada. Supaya kan rokok dengan qiyam gapo yang tidak tadi sama. Maka jika gugur ia atas mukanya dan dijadikan dia sujud, dia rebah molek, dia panggil semai muka. Boing semua turun 4 dahi rapat dengan tempat sujud, pakai sujud lalu. Tapi dia tidak ada lah tadi. Rokok dah tidak ada. Bermolek lembek lutut perah turun. Tak dahi selalu, niat sujud selalu. Tidak memadai, tak sah. Maka wajib kembali kepada qiyam. Kena berdiri semula. Kena berdiri semula. Maka jika sujud ia atas waktu yang tajir, ni banyak nak jadi ni. Kita tak tahu dah.
kena ke duri ke ataupun kena batu lalu. Tak di dahi. Jika dikesok, beralih lah. Jika dikesok, esok tu kecek kapung tu. Tua kitab pun kecek gitu juga, mudah kita faham. Jika dikesok akan mukanya dengan tidak angkat, tidak mengapa. Ni masa nak berlaku banyak ni. Kita sujud kena atas benda tajam, beralih. Tak ada akik mula dak, beralih. Esok pas tepi tu, dia terlucuk dah benda tajam tadi. Hak tu boleh. Kalau kita akak naik sujud semula, tambah rukun. Tak boleh lah. Dan jika diangkatkan dia kamar dan dikembalikan dia, maka jika belum lagi ia tamak ninah, tidak mengapa. Boleh juga. Kita terus sujud pak lalu dah. Tak ada tamak ninah pun lagi, tu boleh. Dan jika sudah ia tamak ninah, maka mudarat. Sebab apa ni? Kerana tambah sujud. Masalah tu atau masalah ke sujud atas benda yang tajam lagu tu hukum dia. Akan satu kata Syekh Daud Fatani dari kitab Buryah. Dan jika sujud ia atas waktu yang tajam, lebih kurang atas tu, maka dia angkatkan dahinya kemudian sujud pula atas tempat lain. Atas semayanya, jika diperoleh segala syarat sujud yang pertama, cukup syarat dah. Dan jika tidak peroleh, maka tak batal. Kerana perbuatan itu sedikit, maka hendak memeliharakan pada dia angkat kepalanya supaya jangan batas. Hendak dikesokkan dahi kepada yang lain yang tidak tajam. Beralihlah kesok. Jadi kalau kita akid tu boleh, tapi belum tamak ninah. Bila sudah tamak ninah, tambah rukun. Situ. Dan kedelapannya daripada rukun semaya, duduk antara dua sujud. Ni tak tahu apa duduk. Dengan tamak ninah pada duduk. Dan jangan dipanjangkan dia. Dia rukun pendek tu jangan duduk lama tak boleh. Rukun pendek. Demikian lagi pada i'tidal, kerana kedua itu rukunnya pendek. Mana dalil yang tengah bawah sikit. Di antara rukun semaya itu ialah duduk antara dua sujud, sama ada pada semaya fardu atau sunat. Karena sabda Nabi yang telah lalu sebut, summasjud hatta tatma'inna sajidan, tu kita lepas mari dah sebut mari dah. Di sana tu, dan kerana hadis Aisyah, kana Nabi idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Adalah baginda Nabi SAW bila mengangkat kepala daripada sujud, beliau tidak sujud sehingga bersamaan ia hal keadaannya duduk. Itu cara Nabi. Duduk antara lah. Maka jika dipanjangkan salah satu daripada keduanya terlebih daripada zikir yang ditututi padanya, kau dapat ihah pada i'tidal dan sekurang tasyhud pada juluh. Padahal sengaja ia lagi mengetahui batas maya. Sebab rukun pendek. Kalau kita duduk lama tak boleh, batal. Dan syarat pula jangan dikosak dibangkit daripada sujud itu akan lain. Kita bangun pada sujud hanya kosak atau bangkit kerana satu benda kita takut. Maka jika dia angkat kepala sebab terkejut pada sesuatu, tidak memadai supaya tidak tadi lah. Supaya rokok tidak tadi. Kalau kejut tak boleh. Nak kosak juga akid. Maka wajib ia kembali kepada sujud. Kemudian maka bangkit duduk antara dua sujud. Lepas tu duduk semula pula. Kesatu, yakni telah menjalani ulama kita Syafi'i kepada bahwasanya wajib bahawa tidak dikosak dengan mengakak itu akan yang lain daripada duduk. Maknanya kena kosak duduk lah. Seperti pada rokok lah. Maka jikalau mengakak seorang dengan terkejut suatu, tidak memadai dan wajib kembali kepada sujud semula. Ini juga mazhab Hanabilah sama dapat. Dan yang ke-9-nya tasyhud akhir, bacaan tasyhud lah. Yang ke-9 bacaan tasyhud akhir. Sekurang-kurangnya bacaan tasyhud ni dibaca oleh tahiyat paling cepat ni, paling pendek.
At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling pendek. Ada buah akmal, bawah tu kita bagi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Cuma tambah lillah makrifah pada assalam. Hal lain sama. Mana dalil tahiyat? Ambil satu, kerana hadis yang riwayat pada Ibnu Abbas berkata ia adalah Rasulullah mengajarkan kami akan tasyuk seperti mana ia mengajar kami surah daripada Quran. Adalah ia berkata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah hingga akhir. Dan ke-10-nya selawat atas Nabi SAW sekurang-kurangnya dibaca Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Rasuli. Paling kurang dah. Akan satu, telah ijma' para ulama' bahawa salawat atas Nabi tidak wajib pada lain daripada semaya. Ini pembahasan kita lepas pada awal-awal dulu salawat. Bahkan tetap yang salawat atas Nabi itu di dalam semaya. Wajib salawat. Kalau tak salawat tak sah. Dalil salawat atas Nabi di antara ayat pertamanya, ayat dalil pertama firman Allah, innallaha wa malaikatahu ila akhirih. Sesungguhnya bahawa Allah dan para malaikat mengucap selawat atas Nabi. Hai orang beriman, hendak kamu selawat atasnya, hendak kamu mengucap selamat kamu sebagai mengucap selamat. Kata Imam Syafi'i, Allah Ta'ala menyuruh dengan selawat atas Nabi-Nya dan zuhir suruh, yakni fi'il amal pada sallu tu pada ayat itu mahanaki makna wajib. Sebab tu wajib selawat. Al-amru lil wujub, bukan sunat kat sini. Itu kata Syafi'i. Dalil yang keduanya hadis Aisyah bahawa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tidak menerima kesemaya malaikat dengan tuhur, yakni bersih, mana berwuduk, dan dengan selawat atasku. Mana kalau tak selawat tak sah. Hadis yang ketiga di sana hadis Ubay ibn Ka'ab. Bahawa Nabi adalah ia berkata dalam semayanya. Nabi kita baca ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu pun juga hadis Sahih Bukhari dan ada kitab Musnad pada sebut. Musnad Syafi'i. Di sana ataupun ala nabiyyi memadalah sahlah tu. Satu, dan yang terlebih afdal itu bahawa membaca ia. Boleh gini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Tu comel. Lepas tu sekali dengan dalil kita di bawah tu, dalil hak lafaz comel. Dan ke sebelahnya duduk bagi tasyuk dan selawat dan salam, rukun kat tu. Duduk tahiyat, duduk selawat, duduk salam, duduk hak tullah ya. Rukun. Dan disyaratkan pada tasyuk bahawa ia mendengarkan dirinya dengan tasyuk tu. Supaya Fatihah dululah kita kena dengar, kita baca. Seperti segala bacaan yang wajib dan muwala. Maka jika diselangi oleh yang lain, tidak dibilaikan dia, melainkan bagai warid pada yang akmal. Itu tak apa. Asli hak warid pada hadis apa. Dan tidak mengapa jika dibaca ya ayyuhan nabiyyu dan ditambahkan mim pada alaika, ada alaikum dan wahdahu la syarikalah. Itu apa boleh tak? Tengok syarat di bawah lagi ya.
nota kaki yang tambah tu. Dan antara syarat-syarat bacaan tasyahud itu ialah satu, bahawa perdengarkan diri jika ada pendengarannya pertengahan. Satu. Dua, mualak bacaan tasyahud. Maka jika terputus bacaan dengan diam yang lama ataupun zikir yang lain pada lafaz tasyahud, batal ia dan wajib adas tasyahud semula. Tiga, bahawa membaca tasyahud dalam keadaan duduk. Mereka uzur, harus ia baca tasyahud atas kelakuan yang dia kuasa. Asal nak duduklah. Tiga, bahawa ada bacaan tasyahud dengan bahasa Arab. Maka jika lemah bahasa Arab, harus baginya menterjemah dengan yang mana bahasa pun boleh. Ikut. Dan wajib atasnya belajar. Lima, bahawa meraih segala makhraj. Supaya tajwid lah. Makhraj huruf. Dan tasdid pada tasyahud itu. Maka jika mengubah makhraj huruf ataupun buat mudah-mudah pada tasyahud, ataupun salah pada sebutan kalimah serta membawa pada berubah makna, batal tasyahud itu dan wajib ada. Kena ulas semula pula. Ni bahawa mentartibkan kalimah tasyahud. Kena baca tartib, jangan duk baca ambil hak belakang ke dulu, hak depan pas belakang tak boleh. Atur ke dia. Maka jika tidak mentartib, maka padanya tafsir. Jika berubah makna dengan tidak tertib, batal semaya. Jika ada seorang itu sengaja, dan jika tidak sengaja, maka tidak batal. Itu tafsir dia. Dan disyaratkan pula bahawa ada ia tasyahud dengan bahasa Arab. Bawah tawatan dasar. Dan memelihara segala huruf-huruf tasyahud dan kalimahnya tasyahud dan segala tasdidnya tasyahud. Dan tak situ lah. Dan kedua belahnya memberi salam yang pertama. Yang kedua tak ni. Sekurangnya salam assalamualaikum atau alaikumussalam. Tetapi yang kemudian ni makruh. Ni alaikumussalam. Alaikumussalam makruh, sah dah semaya. Dan tidak memadai umpama salamun dengan tidak ada alif lam. Salamun alaikum tak sah. Itu tak ada. Habis kata. Dalil sikit. Telah ittifaq ulama Maliki dan Syafi'i dan Hanabilah, jumhur ni, bahawa salam itu adalah satu rukun daripada rukun semaya. Karena sabda Nabi, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Bermula yang mengharamkan dia itu takbir dan yang menghalalkan itu beri salam. Kata Siti Aisyah, kana Nabi yakhtimus salata bit taslim. Adalah Nabi mensudahikan salatnya dengan beri salam. Dan mengharuh oleh ulama kita Syafi'i. Didahulukan lafaz alaikum, sebuah mata itulah. Dan memadai alaikumussalam. Akan tetapi serta makruh. Kata mereka itu ulama Syafi'i. Dan tidak memadai assalamu alaihim. Tak boleh. Dan tidak batal dengan dia semaya. Cuma kena ulangi lah. Kerana bahasanya ialah doa baginya. Dan tidak memadai juga assalamu alaika. Tak boleh kan? Assalamu alaikuma. Tak boleh tak? Salami alaikum. Tak boleh tak? Makna comel, makna tak ada apa. Dah? Tapi tak boleh. Dia kena waris. Salamullah alaikum. Tak boleh tak? Maka jika sengaja demikian itu serta mengetahui dengan hari, batal semaya. Tak ada asal. Dan tidak memadai juga salamun alaikum. Itu pun tak sah juga. Habis kata. Dan ketiga belah rukunnya terakhir sekali rukun semaya tertib seperti yang tersebut. Tertib rukun. Tertib rukun itu rukunnya terakhir sekali. Akan satu turun di bawah. Mengikut pendapat fuqaha kita Syafi'i dan jumhur ulama, mereka berkata, tertib itu rukun. Iaitu dengan bahawa mendahulukan niat atas takbir, dan takbir atas Fatihah, dan Fatihah atas rakaat, rakaat atas mengangkat daripada rakaat, iktidal atas sujud, sujud atas salam, tasyahud atas selawat atas Nabi. Itu tertib, turut peraturan dia.
Dan keadaan tertib itu rukun sejumhur ulama dan juga seperti berkata ulama Syafi'i. Lalu tu bahawasa mereka yang tinggal tertib dengan sengaja seperti sujud sebelum daripada rakaat batas mayanya dengan ijma' ulama kerana bermain-main. Dan jika terlupa tertib, maka bagian yang ia buat kemudian pada rukun yang ditinggal itu adalah laga. Laga tu tak ada kira apa. Free. Kena tambah semula. Kerana jatuhnya pada bukit tepat. Maka jika ingat akan rukun yang ditinggal itu sebelum daripada sampai seumpama rukun itu, hendak yang mendatangkan rukun itu dengan segera. Buat selalulah. Habis kata. Lepas tu panjang lagi insya-Allah. Baca sebawah dah. Masuk tajuk kita faslun fi sunanis salah. Pasal pada menyatakan beberapa sunat semaya. Ini benda sunat ni. Apa tu habis lah. Waktu tak banyak sunat banyak. Sunat sebelum masuk semaya, azan dan iqamah. Adapun kita panggil qomat. Bermula sunat dulu daripada masuk padanya dua perkara. Itu azan. Jatuhkan di bawah ke satu. Disebut dalam kitab Syarqawi Tahri. Ini buka lah. Rajak ke duduk situ dah tu. Menurut pendapat yang rajih di syarak azan itu kemudian pada hijrah. Ni Tuhan suruh ni. Syarak ni lepas pada Nabi hijrah Madinah. Masa Mekah dah lagi. Iaitu tahun yang pertama pada hijrah. Kata kita tahun yang kedua. Azan dan qomat itu setengah daripada ketentuan Nabi kita. Umat dulu tak ada. Dan pertama kali mereka yang azan di langit itu ialah Jibril. Jibril mula-mula buat atas langit. Dan di dalam Islam itu si Bilal bin Rabah. Itu mula-mula gebel. Dan awal mereka yang azan di Mekah itu ialah Hubayb ibnu Abdul Rahman. Dan awal mereka yang menambahkan azan pada Jumaat itu ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Masa Nabi itu ya best sekali ya. Uthman tambah berdua. Masa orang ramai. Dan pada hari pemerintahannya, pada hari khilafah jadi khalifah. Dan awal mereka membina mimbar di Mesir itu ialah Salamah bin Aqwa. Itu mula-mula orang buat mimbar di Mesir itu di Masjid Jami' gapo wallahu a'lam. Mula-mula buat mimbar di Mesir. Sebab tu Syarqawi orang Azhar di Mesir. Tak, mula buat mimbar di Mesir. Kalau di lain tu di lain pula tu. Dan telah beristinbat Ibn Hibban daripada hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu ajru misli fa'ilih. Barang siapa yang menunjuk atas kebaikan maka baginya pahala seperti orang mengerjakannya. Bahawa tukar baik itu ada baginya pahala seperti mereka bersolat dengan azannya itu. Dan disunatkan bahawa adalah muazzin itu daripada zuriat anak cucu mereka yang telah dijadikan mereka oleh Rasulullah. Muazzin macam sekali nu anak cucu Bilal. Anak cucu Bilal, anak cucu Abdullah Maktum, Faknu. Mama kita nak ambil mana saya cari, tak ada. Itu sunat. Akan tukar-tukar bel. Iaitu 4 orang tukar bel Nabi. Bilal ibnu Maktum di Madinah, Abu Mahzurah di Mekah, Sa'ad Al-Qurazi di Kuba. Apa ni? Ambil keturunan dia. Dia ada lagi dah keturunan dia tu. Takut dia jeli mai kat ni tak tahu. Tak, cek-cek kena kabenang. Dah. Ambil dana pak kita ni. Ta'rif azan dan qomat. Iaitu pada lugah makna i'lam. Azan tu makna i'lam, memberitahukan sesuatu. Sama ada waktu semaya ataupun lain. Seperti firman Allah, wa azanum minallahi wa rasulih, memberitahu daripada Allah dan Rasul. Itu pada lugah. Pada istilah ialah al-i'lamu biwaqtin ila akhirih, memberitahu dengan masuk waktu solat yang fardu dengan lafaz yang maklum yang warid daripada Rasulullah. Kalau Nabi hajar atas sifat tertentu, yang tertentu nak ngos itu bukan ain, yang tertentu. Qomat pada lugah mendirikan. Aqama yuqimu mana mendiri. Itu mana qomat.
Mendiri. Bukan berdiri, mendirikan. Dan pada syarat ialah memberitahu dengan berdiri kepada semaya dengan lafaz-lafaz maklum yang warid daripada Rasulullah juga atas sifat yang tertentu. Itu sebagai ta'rif. Kita tengok dalil disyaratkan azan pula. Asalnya dulu daripada ijma' firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah ila akhirih. Segala mereka yang percaya, mereka itu bila dibang di azan lah kerana semaya pada hari Jumaat, maka pergi olehmu kepada zikrullah. Murad zikrullah tu yakni sembahyang. Bila dengar bel, pergi semaya. Dan sabda Nabi, apabila hadir waktu semaya, maka hendaklah bang bagi kamu seorang kamu. Bila masuk waktu kena bel seorang. Ada waktu senyap belakang tu. Apa tu hadis panjang lagi lah. Hadis yang lebar panjang. Hadis tu cerita mula-mula nak berlakunya syarat azan. Ada dia mimpi lagu tu tak. Atau hadis riwayat Abdullah bin Umar tu, yang warid daripada hadis Sunan Tirmizi dan Sunan Musnad Ahmad. Atau kita tinggal banyak. Kita pergi sana. Hikmat disyaratkan azan. Hikmat apa kena bel? Disyaratkan azan itu kerana memberitahu dengan masuk waktu solat. Bila masuk pabeh. Dan juga kerana meninggikan nama Allah dengan takbir. Itu hikmat. Dan muzahirkan agamanya dan ketinggian Rasulnya. Dan menyerukan manusia kepada bertuah dan kemenangan dan najah. Itu hikmat dia. Itu kalau kita pergi juga dengan bel teruk benar lah tu. Kalau panggil Allah, tak pergi juga dah. Maya rumah rugi ya, bukan tak. Rugi sekali. Rumah tepi surau, rumah tepi masjid, rumah tepi balasah. Tapi kalau tak pergi jemaah juga rugi. Orang kena panggil bel. Orang tu orang panggil tu, saya tak buka mata hati, saya tak ada arah nak buat. Kelebihan azan dan muazzin. Ini kelebihan bel. Azan itu adalah sebaik-baik amalan yang mendekati dan mendampingkan diri kepada Allah. Itu baik. Dan padanya itu kelebihannya banyak. Dan pahala yang amat besar. Bahkan telah melebihkan dia oleh sebahagian daripada fuqaha Hanabilah dan Maliki dan Syafi'i di atas imamah, yakni menjadi imam lagi. Karena beberapa hadis yang datang padanya. Adakah kita lebih daripada kita jadi ta'imir? Mengikut pendapat tiga mazhab ni, kita tu pahala lebih daripada jadi ta'imir. Sebab kalau kita fikir jadi ta'imir, sekadar makmum masjid ya, kali 5 orang. Tapi kalau ni kita tak masjid berdengar. 40 buah muh dengan semua. Mari tak mari suku. Dah itulah. Tu. Dapat lebih lagi daripada jadi imam semaya. Maka di antara hadis yang menunjuk atas kelebihan azan itu seperti ternyata di bawah. Banyak hadis kita buat gitu, kita ambillah 1-2. Pertama daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, jikalau mengetahui manusia akan fadilat dan kelebihan dan besar balasannya pada azan dan sah pertama, kemudian tidak dapat mereka kecuali membuat undi ke atasnya. Akak berubuk nak kena buat undi. Nas yang membuat undi mereka. Kalau orang tahu betul-betul nak buat amal ngerti je berubuk tu. Mung nak sah pertama aku nak sah pertama, mung nak baik aku nak baik ke bala. Jumpa undi pada dia boleh baik. Kalau baik dia banyak. Kita ni bawa pergi kalau sah depan tu seorang lagi, sebenarnya kita kena rebuk tu. Duduk belakang kuku. Duduk gitu. Tak. Bukan tak tahu. Tapi buat tak tahu dia panggil. Dan jikalau mereka mengetahui fadilat dan pahala pada mensegerakan solat zuhur, nescaya mereka mendahulukan kepadanya sekalipun dengan mengakak. Walau tak berjalan mengakak ni, herat dada. Kalau kita tahu kelebihan jemaah lah, tak nanti zuhur, semaya gapo pun. Tapi kalau tengok pada terjemah tu jatuh tu nampak tu. Terjemah tak habis dah. Walau ya'lamu nama fit tahjiri lastabaku ilahi. Ada sikit lagi tu.
Walau ya'lamuna ma fil atamah was subhi, terjemah jatuh tu. Jikalau mereka mengetahuikan kelebihan yang ada pada semaya Isya dan subuh, terjemah tak habis itu, dia mau tambah sendirilah alat tak ada tu. La atauhuma walau habwa, makna situ kita ada jatuh terjemah. Nah, ada jatuh silap terjemah terlebih kilah. Ada Sahih Bukhari. Hadis yang kedua daripada Muawiyah bahawa Rasulullah bersabda, orang-orang yang azan di hari kiamat nanti mereka terlebih panjang dan sebuah leher-leher mereka. Tekak panjang sikit lagi. Tak jangok pada nusa. Bukan murak gitu. Bila kita beripun daripada mahsyar ni, makna tekak panjang tu, makna kita nampak nufah hak baik masa dunia dulu tu, kena belaka. Bukan panjang seperti jirak tu, zirafah. Duh tu. Makna orang tengok tahu, ni fak hak baik dunia dulu ni, segeruk hak dia duduk situ. Kenal lalu dah. Maksud gitu. Makna mudah cek dah, sebab tempat orang ramai kan ni. Supaya orang buat haji lah. Jemaah tu pakai cuk biru, jemaah ni tali tekak cak merah. Tengok ni muah kawan ni, dia kenal dah. Gitu dah. Dia dah tanda siap dah. Hak ni piah kuning bih. Dia nak uceh. Silap piah merah gila lah. Dia nak uceh. Yang ketiga pada Bara' bin Azib, Rasulullah bersabda. Kita ambil terjemah lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat mereka selawat atas sah pertama dan muazzin itu. Diampunkan baginya sepanjang sorga. Allah. Tidak ampun. Orang baik. Dan membenarkannya mereka didengarkannya. Daripada yang basah dan yang kering. Mana makhluk basah kering semua dipanggil tasdik. Dan baginya seumpama balasan mereka solat sertanya. Yang keempat pada Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, sesiapa yang azan selama 7 tahun jadi itu kebaik. Muazzinnya bukan kerja pada. Serta menghisapkan ganjaran pahala daripada Allah. Bukan nak gaji dunia, gaji akhirat. Nascaya dicatatkan baginya kelepasan daripada neraka. Kemai. Orang baik 7 tahun ni semata-mata lillah, maka balasannya selamat daripada neraka. Itu kelebihan dia. Besok mau masuk waktu dia beh. Ada kerja apa untuk beh. Tamunya mati. Bang. Beh kita panggil beh. Bang. Azan bahasa Arab. Beh itu bahasa Jawi. Dan jika semaya seorang diri sekalipun, so nak beh kak. Terus semaya seorang tak pondok. Allahu Akbar. Jadi bila weh. Nak jadi hukum pekoh. Walau sore pun kena beh. Tapi koh-koh ni lah lama. Muka sore kan. Pada untuk kita. Keduanya iqamah. Disunatkan keduanya, maka disunat keduanya bagi semaya maktubah juga. Sunat semaya fardu ya. Turun bawah sikit lah. Hak tu daripada hak pengarang hak asal, bukan kita dah, tapi kita tulis masuk. Yang nakal daripada Hawashi Wisa Aprah. Hamish dia. Kalau huruf pertama beda kedua komat. Bawah tu dah. Bermula sunat beda komat itu bagi semaya fardu. Dan jika semaya qadha sekalipun dan tak sunat beda komat bagi yang lain daripada semaya fardu, bukan makruh keduanya. Sebab apa? Kerana tidak warid keduanya pada lain daripada semaya fardu. Seperti segala semaya sunat dan janazah dan semaya dinazarkan. Itu tak payah belah. Kita ganti dengan salat jami'ah. Dan sunat diseru bagi semaya berjemaah yang dituntutkan dia pada sunat. Seperti semaya hari raya, semaya tarawih, sunat witir yang ditunggalkan daripada tarawih. Dan semaya gana. Sunat ke apa? As-salata jami'atun. Bacalah baris lagu mana tu banyak wajah irak dia tu. As-salatu jami'atun. As-salata jami'atan. Lepas tu kembali ke irak semula. Dan memadai as-salata.
Ataupun solah-solah tak apa dah. Boleh dah tu. Ataupun as-salah rahimakumullah. Tu boleh juga. Kita tak sebai, kita tak nampai dah sunat. Bermula sunat bay kita peki. Sunat jatuh ta. Bermula sunat bay itu pada laki-laki juga. Bay ni orang jatuh lah ketina atau sadok bay lah. Dan jika ada ia kanak-kanak memayit sekalipun, ataupun ada ia semaya seorang diri sekalipun, ataupun ia mendengarkan bay orang lain sekalipun atas maktamak. Bahkan jika mendengarkan bay semaya jemaah dah hendak semaya ia serta mereka dan semaya ia serta mereka itu, maka tak sunat bay baginya atas yang aujah. Masalah kita duduk rumah, kita dengar orang bay di masjid. Kalau kita nak pergi jemaah, tak payah kita bay lah. Kalau kita dengar orang bay di masjid dan kita tu tak pergi jemaah nak semaya di rumah, maka bay rumah seorang kita. Itu je. Dan tidak disunatkan bay pada perempuan atas itlaq. Retina tak sah bay lah. Sama ada ia bagi seorang diri ataupun bagi yang lain. Bay untuk dia ke bay untuk ramai-ramai. Sama ada ia pada tempat yang sunyi daripada laki-laki yang ajnabi ataupun tidak, tak sunat bay. Sama ada ia dengan perlahan ataupun dengan nyaring, tak boleh berlaku. Tetapi jika bay perempuan perlahan bagi seorang diri ataupun bagi segala jemaah perempuan, harus ia balik sunat tak ada, semua harus. Apa hukum orang tina bay sama-sama buat dia? Kalau kau harus. Situ. Dengan tidak makruh. Harus sajalah. Dan jadilah baynya itu zikrullah. Situ. Ia jaga benar suara orang tina ni. Tak. Nyaring tak boleh. Bay tu nak semaya. Kalau kita retina jemaah nak buat zangi, pakai speaker. Nampak tak berapa comel. Tak itu. Jemaah buat dia saja. 15 orang. Pamohayang. Nampak tengok sini azan ni dia syarak dah. Tapi nasbah dia tu hak kata haruh tu selama perlahan. Kalau nyaring dah bukan haruh. Comel dah baca sirah Nabi. Ya comel, tapi tidak disuruhkan siapa speaker. Baca sore nak baca kan. Tu getino. Dia jaga fitnah tu. Siapa jaga benar masalah suara. Sebab tu suara ni masalah khilaf di antara fuqaha. Ada setengah mengatakan aurah, setengah mengatakan laisa bi aurah, khilaf. Tak. Sebab tu jangan. Kena hati-hatilah sikitlah. Adalah ni seorang kampung tu, keruk dia. Kat ni tinggal tu laki rumah. Kalau bocor depan telinga kita tak apa sama tak nak tidur tu. Umur 25 lagi lah. Tak. Angin jawi tu. Maknanya kalau kita tengok sini ni, bagi kita tak berapa setuju mana lah. Bukan kita menafikan baca sirah Nabi. Tak. Baca sirah Nabi sebagai sunnah atau sebagai satu amalan. Menghayatikan sejarah-sejarah hidup Nabi. Tapi cara buat tu ke panggil tak kena lah. Pakai speaker bibik apa semua tu. Aku lagi dah. Lagi dah tak pantah lu dah. Tak ada apa lah. Teguk dah tu. Adapun qomak maka disunat bagi tiap-tiap semaya fardu atas itlaq, sama ada tunai ataupun qada, sama ada jamak ataupun tidak. Qomak tak kira boleh belaka. Dan sama ada pada laki-laki ataupun perempuan ataupun khunsa. Sama ada qomak perempuan khunsa itu bagi seorang diri ataupun bagi segala seumpama. Tidak bagi laki-laki. Habis. Dan sunat dinyaringkan suaranya, suara seorang dengan baik. Ni laki-laki ni bukan tina orang jadah ni. Wajahnya suara derah baik. Barang sedapak. Tu gaya derah lah. Sekat boleh. Dan jika ada yang munfarid sekalipun, derah juga tu. Jika ada ia pada tempat yang lain daripada umpama masjid yang telah didirikan di dalamnya sembahyang jemaah, dibalas sah. Ambil derah juga. Surah-surah. Dan pergi mereka itu daripadanya.
Karena bahasa tidak mendengarkan suara orang baik oleh jin ataupun manusia ataupun sesuatu, malaikat mensaksi ia baginya bagi orang baik pada hari kiamat. Hak mana dengan suara orang baik semua disaksi. Tetapi memadai pada baik orang munfarid bahawa memperdengarkan dirinya juga. Kalau seorang itu pada. Adapun jika ada ia baik pada umpama masjid yang telah didirikan semaya di dalamnya dengan berjemaah dan pergi mereka itu daripadanya, maka pergi jemaah. Kalau bukan gitu tak. Jika ada ia pada umpama masjid yang telah didirikan, makna sudah jemaah dah. Yang telah didirikan semaya jemaah, masjid itu memang sudah dah jemaah, kita mari lewat. Dan pergi mereka itu daripadanya pada masjid, mana sudah kelik habis dah. Pukul 1:30 orang tak ada masjid, kita baru sapa. Maka tidak sunat dinyaringkan suara dengan hanya sunat dengan perlahan. Bekoh-koh dia takut silap faham pula. Hak tadi hak mana? Muka demo sudah dah dah. Sudah dah. Supaya tidak disangka oleh segala mereka yang mendengarnya akan masuk waktu semaya yang lain. Maka tahu asal masuk dah weh, padahal lewat. Ataupun supaya tak jadi sok pada masuk waktu semaya pertama. Sudah. Habis. Adapun mati. Adapun segala semaya sunat yang ditutupi berjemaah padanya dan semaya ia berjemaah, maka diseru baginya as-salata jami'ah. Supaya tadilah hak nota kaki tadi tu surah dah lebih kurang sikit banyak. Sini baru hak kalam musannif. Lalu tu kita taklid sikitlah di bawah tu. Tentang masalah salat jami'ah tak sunat baik ni. Telah ittifaq para fuqaha atas disyarat azan itu bagi salawat mafruḍah sahaja dan tidak diazankan bagi solat yang lain seperti sembahyang jenazah, witir, dua hari raya dan lain. Karena azan itu ialah memberitahu dengan masuk waktu solat. Dan solat maktubah itu ialah solat yang ditentukan dia dengan waktu tertentu. Itu sembahyang maktubah. Nawafil itu mengikut ia bagi solat fardu. Hak sunat tu dia turut fardu lah. Adapun solat jenazah maka bukan ia solat pada hakikat. Banyak-banyak kalau kita kira sengaja bukan semaya, doa lah. Karena tidak ada bacaan padanya dan tidak bacaan itu ada tapi hak lain lagi tahiyat pun tak ada tu. Dapat Fatihah. Dan tidak sujud, tidak rakaat, tak ada belakang. Daripada bagai yang warid hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Samurah katanya, saya bersolat serta Rasulullah akan hari raya. Bukan sekali dan bukan dua kali, maknanya banyak kali. Dengan ketiada azan dan qama. Ini dalil Nabi sembahyang raya tak ada bay, tak ada qama. Adapun kafiat menyeru bagi ini semaya yang tidak azan baginya. Semaya tak ada kena bay itu cara panggil lagu mana? Telah menyebut ulama Syafi'i dengan nisbah bagi solat dua hari raya, gerhana dan minta hujan, tarawih itu apabila disolat dengan secara berjemaah. Satu wajah bagi Syafi'iyah dengan nisbah bagi solat jenazah. Selagi. Maka bahawasa diserukan baginya kata as-salata jami'atun. Itu cara dia. Dan itulah pendapat Hanabilah dengan nisbah bagi Aid, raya dan gerhana dan minta hujan. Jenazah tak masuk tu Hanabilah tu. Kalau kita Syafi'i kata jenazah pun boleh juga as-salata jami'ah. Satu wajah. Satu wajah. Wajah satu lagi dah. Di antara bawah dua bagi. Dan di antara bagi yang berdalil dengan oleh fuqaha ialah hadis Aisyah. Telah berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutuhkan seorang yang menyeru ia dengan kata as-salata jami'ah. Nabi nak sembahyang gerhana tak ada be, tak ada qama, ganti dengan as-salata jami'ah. Itu ya. Itu sunat hak sebelum daripada masuk dalam semaya. Dua lah, be dengan qama.
Sunat-sunat kemudian daripada masuk pada semaya. Bila kita masuk lepas pada takbir itu masuk semaya lah. Benar sunat banyak pula tu. Sunat aba'ah. Sunat aba'ah. Satu lagi sunat hay'ah. Tengok kita bahas masalah sunat aba'ah sikit bawah. Aba'ah dalam istilah fuqaha Syafi'i ialah sunat-sunat yang dihimbuhkan, dijabarkan dengan sujud sawi. Istilah kita sunat aba'ah ni kalau tinggal kena sujud sawi. Istilah mazhab kita. Dan iaitu kunut subuh. Witir nisfu Ramadan, kunut witir dan kunut witir nisfu Ramadan. Dan berdiri baginya bagi kunut. Aba'ah lah kau tu. Tasyuk awal dan duduknya untuk tasyuk dan selawatan Nabi atasnya azhar dan lainnya. Dan dinamakan dia aba'ah kerana bahawasa tak kala termuakkad ia dengan dijabar dengan sujud sawi. Bila kita terlupa kena sujud kah? Nascaya menyerupa ia akan aba'ah yang hakikiyah, iaitu segala rukun. Tak aba'ah hakiki. Jadi seolah kata dia sepengah rukun dah lagi bagi. Padahal bukan rukun. Tabak kena ganti. Dan barang yang lain daripadanya itu aba'ah tu, daripada segala sunat-sunat dinamakan dia hayat, yang mana kita panggil sunat hay'ah. Tidak dijabarkan, tidak dihimbuhkan dia dengan sujud sawi. Maknanya kalau tinggal tak kena sujud sawi. Dan tidak disyarakkan dia sujud sawi tu, tak suruh. Dan terbezanya sunat aba'ah pada sunat hay'ah itu di si ulama Syafi'i dengan beberapa perkara. Ini tempat parak dia. Satu, sunat aba'ah itu dijabar dengan sujud sawi, tidak sunat hay'ah. Itu beza dah. Maka ia tidak dijabar dengan sujud sawi hay'ah ni, kerana tidak warid padanya. Tak ada hadis Nabi yang sujud sawi dengan sebab tinggal sunat hay'ah, tak ada. Dua, aba'ah itu sunat yang mustaqillah, yang asing. Tidak yang mengikut bagi lain. Salah sunat hay'ah, kerana ia bukan mustaqillah, bahkan ia tabi' bagi arkan. Seperti takbirat, segala takbir, dan tasbihat, ada sujud dan rokok, dan doa-doa yang jatuh di dalam qiyam dan rokok, ataupun i'tidal, atau sujud, ataupun duduk, atau sujud, semua dia panggil tabi' bagi arkan, dia panggil. Tabi'nya. Tiga, aba'ah itu baginya tempat yang tertentu dengan dia daripada semaya. Tempat dia khas, macam tempat kunut tempat dia. Tidak bermusyarakahkan dia oleh yang lain. Tempat dia tu hal nak masuk tak boleh. Tempat dia duduk. Bersalah hay'ah. Maka tidak bagian tempat tertentu dengan dia, bahkan jatuhnya dalam rukun. Kadang-kadang ada rukun pada. Pengen sujud rukun, lepas tu baca tasbih. Tengok. Dia tupai dalam rukun. Aba'ah ni dah. Dia tempat dia suku. Aba'ah itu tidak dituntut mendatai dengan dia di luar semaya. Malaikat salawat atas Nabi, salah hay'ah, seperti takbirat, tasbihat, dan lain pada zikir-zikir. Dan lainnya daripada zikir-zikir. Dituntutkan dia dalam solat dan di luar solat. Itu lepas luar semaya pun boleh tasbih ke apa. Gini ya, sunah hay'ah ni subhanallah. Kita nak baca lepas semaya pun boleh. Tapi kalau kita kata kunut nak baca lepas semaya, dia baca tak baca tu. Dia tak suruh baca. Kita ada saja at-tahiyatul mubarakat, tak suruh baca. Bukan tempat dia. Takbir, luar semaya boleh baca. Allahu Akbar, Allah. Boleh kita buat zikir panggil. Itu tempat beza dia. Dan dimakruhkan meninggal sunat aba'ah dengan sengaja di sisi ulama Syafi'i, dan tak batal solat dengan dia dengan tinggal aba'ah. Akan tetapi disunat sujud sawi dengan sebab ditinggal. Seperti mana sujud sawi juga dengan tinggalnya kerana terlupa. Kalau terlupa sawi kak. Terlupa baca kunut, kalau ingat sujud sawi. Sengaja tinggal kunut, kena sujud sawi. Pada yang muktamad di sisi mereka itu, ini ulama Syafi'i. Kerana cedera itu hasil pada dua kelakuan. Bahkan cedera dengan sebab sengaja itu lebih banyak. Sengaja. Maka adalah ia bagi dijabar itu terlebih berhajat lagi. Jabar dengan sujud sawi itulah.
Dan pendapat yang marjuh. Marjuh ni bukan hak kuat rajah dak lah. Marjuh. Di sisi mereka itu ulama Syafi'i, bahawa jika ditinggalkan dia dengan sengaja, maka tak boleh sujud ia. Kalau kita tinggal sujud, kalau kita tinggal sunat abaa dengan sengaja, tak boleh sujud sawi. Pendapat dhaif tu. Hak muktamad kata kita tinggal sengaja ke, kita tinggal terlupa ke, mutlakkan kena sujud sawi. Nampak tak dah? Karena taksirnya dengan meluputkan sunat atas diri dah. Salah orang lupa, maka bahasa dia uzurkan dia dimaaf, maka bagian disuruhkan jabar dengan sujud sawi. Ada bukan dalam kitab dan juga buah sebagai marajih muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dan sunat kemudian daripada masuk padanya, yakni pada semaya, yang aba'aknya, apa dia aba'ak ni? Sunat ke apa? Membaca tasyuk awal. Sunat aba'ak tahiyat awal. Hak jenis semaya dua tahiyat lah. Kalau hak satu tu tak ada lah. Akal satu, menjalani ulama kita Syafi'i kepada bahawa tasyuk awal dan duduknya itu adalah sunnah. Karena hadis maksudnya bahawa Nabi SAW bangkit daripada 2 rakaat solat zuhur satu ketika. Beliau tidak duduk. Dia semaya tinggal tahiyat. Maka tak kala selesainya pada solat beliau bertakbir. Padahal beliau duduk. Maka beliau sujud 2 kali sujud sebelum salam. Itu sujud sawi. Kemudian beri salam. Ya. Sahih Bukhari. Atau di Sahih Bukhari. Makna di situnya tahiyat awal tu sunat aba'ak. Sebab Nabi tinggal akhir semaya sebelum salam Nabi sujud sawi. Sudah. Dan salawat atas Nabi kemudian daripadanya, daripada tasyuk awal. Namanya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu hak situ. Selawat atas Nabi. Itu nak maaf juga kalau tinggal hak tu, nak sawi tu. Kedua, kerana ia zikir yang wajib pada tasyuk akhir. Selawat. Dia termasuk zikir wajib selawat. Tahiyat akhir. Maka disujud bagi meninggalkan dia pada tasyuk awal. Kalau tinggal tasyuk awal, kena sujud sawi. Padahal dia tasyuk akhir rukun. Selawat ni. Tasyuk awal tu jadi sunat aba'ak. Maka iaitu seperti tasyuk awal. Dan selawat atas Nabi dalam tasyuk awal pada solat yang rubaiyah ataupun sulasiyah, mana yang bahasa 4 rakaat ataupun yang bahasa 3, maka itu sunat pada kaum jadi bagi Imam Syafi'i. Dan iaitulah pilihan bagi Abi Ibn Khubairah dan Al-Ajuri daripada fuqaha Hanabilah, dan tak batal semaya dengan ditinggalkan dia. Sekalipun dengan sengaja tak atas. Dan dijabarkan dengan sujud sahwi jika ditinggalkan dia. Dan selawat atas al aba'ak juga tu. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian daripada tasyuk akhir, adapun tasyuk pertama tak ada selawat ta'al. Kau dah kata Allahumma salli ala Muhammad, apa tu sudah lah. Wa ala ali tak ada. Wa ala ali Muhammad ni tasyuk akhir. Maka hukumnya sunat aba'ak. Dan duduk bagi sekaliannya. Ke-1. Disebut dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah. Salah satu daripada 2 pendapat si ulama Syafi'i dan Hanabilah bahawa selawat ta'al dalam semaya itu adalah wajib. Kerana mengikut bagi selawat atas Nabi. Salah satu pendapat tu. Mereka itu berdalil dengan hadis Ka'ab bin Ujrah, berkata ia bahawa Nabi SAW keluar di atas kami, maka berkata kami, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dah mengetahui cara kami mengucap salamat atas kau. Maka betapa kami berselawat atas kau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, kamu katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Dalam hadis tersebut itu
Hadis atas sana. Rasulullah menyuruhkan dengan selawat ke atasnya dan ke atas keluarga. Bahas itu dan amma itu mahanaki wajib. Sebab itulah mau kata wajib. Bukan kata sunnah ada. Ada satu wajah daripada pendapat mazhab ulama kita Syafi'i sendiri pun mengatakan wajib. Saja. Wajhun dhaif tu. Di sana bawah juga lah. Dan dari riwayat yang lain pula daripada dua mazhab itu. Masanilah Syafi'i dan Hanabilah lah. Bahawa salawat atas al itu sunnah. Ini apa ni muktamad ni. Dan ialah perkataan ulama Hanafi. Dan salah satu daripada dua perkataan bagi fuqaha Maliki. Berdalil mereka itu dengan hadis Ibnu Mas'ud. Maksudnya bahawa Nabi mengajarkan dia akan tasyuk, kemudian beliau berkata, apabila engkau berkata akan ining atau apabila engkau menunai akan ining, maka sungguhnya telah sempurna semaya engkau. Naik ke atas. Dan membaca kunut. Dan membaca selawat atas Nabi kemudian daripada nyonya kunut. Dan selawat atas al dan sahabat dan salam atas Nabi dan al dan sahabat. Dan berdiri bagi sekaliannya. Ini berkait dengan kunut belakang. Maka manakala ditinggalkan satu daripada beberapa sunat abad ini, sunat dijabarkan, yakni dihimbuhkan dia dengan sujud sawi 2 kali sujud. Dulu daripada salamnya. Kita turun bawah pembahasan masalah kunut sikit, lebih kurang sikit sebanyak. Lafaz kunut itu diitlaq pada lughah, ring tu nak bukan nga. Atas beberapa makna dan beberapa pengertian. Kunut ni banyak makna kunut. Lughatan lah. Di antara kunut pada lughah ni at-ta'ah. Kunut mana ta'at. Mana dalilnya? Firman Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Qanitun dengan mana ta'i'un. Mana ta'at situ. Tunduk di bawah kekuasaannya. Yang kedua, kunut dengan mana as-salah. Segi lughah belakang ni. Satu buat dengan ayat Quran belakang tu. Yang ketiga, kunut dengan mana tulul qiyam. Segi lughah. Banyak makna kunut tu. Kunut dengan makna lama berdiri. Mana lama berdiri itu lama. Kunut tak? Tengok Nabi sebut pada hadis. Afdalus salah tulul qiyam, tulul kunut ai tulul qiyam. Seafdal semaya itu hak lama berdiri. Mana kunut bukan baca kunut, mana berdiri lama. 3 lah. Satu lagi kunut dengan mana as-sukut, diam. Hal ni warid pada hadis juga. Tu pada kata wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam tu. Itu situ sebab kita ambil istimbak dalam bab lughah tu. Kunut di mana as-sukut. Bukan mana baca kunut tak situ. Ada lagi kunut di mana doa. Ni. Kunut dengan mana doa. Ni hak paling soho. Hak paling orang kenal kunut mana doa. Berkata Zajjaj al-masyhur fil lughah anal kunuta al-du'a'u. Yang masyhur pada lughah bahawa kunut itu adalah doa. Imam Nawawi menghikayatkan bahawa kunut itu diitlaq atas makna doa dengan kebaikan. Doa bi khairin dan kejahatan. Dikatakan qanata lahu wa qanata alaihi. Dua-dua. Lahu tu mafa'ah, ala tu mudarat. Itu dibuka dalam kitab. Marajatnya kita sebut itulah. Dia bahas itu. Itu segi lughah. Maka kita tengok segi istilah katik. Kunut pada istilah seperti kata Ibnu Allan dalam Syarah Azkar.
Al-kunutu inda ahli syar'i ismun lid-du'a fi shalah fi mahallin maksusin minal qiyam. Kunut di sisi ahli syarak itu nama bagi doa dalam semaya pada tempat tertentu daripada berdiri. Kalau kita dah baca Allahumma hdini mahdina tu, tu segi syarak. Tu baru takrif. Maka bagi fuqaha Syafi'iyah, iaitu bahawa kunut pada solat subuh itu sunat. Ni masalahnya kita mengaku mazhab Syafi'i kunut tak acah. Tak. Tu Syafi'i lah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar, Tabaq Darul Bayan, sekali dengan tabaq muka surat mudah nak cari. I'lam annal kunuta masru'un ila akhirih. Ketahuikanlah bahawa kunut pada subuh itu disyarakkan dia di sisi kami. Kami itu Asy-Syafi'iyah. Dan iaitu sunat muakkadah. Dalilnya kerana hadis riwayat Anas. Mazala Rasulullah yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Sentiasa Rasulullah berkunut ia pada salat subuh sehingga beliau wafat. Atau hadis dalil. Kata mereka itu, jikalau ditinggalkan kunut tak batal solatnya. Akan tetapi disunat sujud sawi, sama ada tinggal dengan sengaja atau terlupa. Dan tempat kunut itu kama dia pada mengakak pada rakaat pada rakaat yang kedua daripada solat subuh. Atau maklum tempat dia tu. Maka jikalau berkunut sebelum rakaat tidak dikirakan baginya atas pendapat yang asah. Itu bukan kunut lagi, makna kena baca semula. Dan kembali kunut semula kama dia pada rakaat. Kemudian sujud sahwi ia. Lafaz kunut baca sendirilah, Allahumma hdini gitu. Nah. Tu kunut baca sendiri. Lepas tu bawah sikit lagi. Dan disunat bahawa berkata mengiringi ini doa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Habis. Kata Nawawi 454, wa alam annal kunuta ila akhirih. Ketahui olehmu bahawa kunut itu tidak tertentu pada doa atas mazhab al-mukhtar. Kunut ni nak doa mana tak apa, tak mesti hak tu. Tapi kalau baca hak warid pada hadis tu cermin. Maka yang mana-mana doa yang berdoa dengan dia hasillah kunut. Ikutlah. Maka dan jikalau berkunut dengan satu ayat ataupun ayat daripada Quran sekalipun, dan iaitu melengkapi atas doa ayat lah, hasillah kunut. Akan tetapi afdal ialah kunut yang datang dengan dia sunnah Nabi. Ambil tu lah. Macam ni. Dia buka dalam kitab Azkar. Dan kitab-kitab Majmu' Raddah. Tu kitab dia belakang tu. Dan jikalau berkunut dengan yang mangkul daripada Sayyidina Umar adalah ia elok. Hak tu comel lagi. Hak mana kunut dia? Maka diriwayatkan bahawa ia Sayyidina Umar. Domik ia tak situ. Ia Sayyidina Umar tu berkunut pada subuh kemudian daripada rakaatnya, Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minati. Panjang baca sendiri ya. Baca-baca ke sendiri siapa hak arah habis hajawi pula. Dan disunatkan hipun antara kunut Umar dan kunut yang dulu kapuh. Allahumma hdina fi man hadayta tadi bila suhatu kapuh dengan Allahumma ighfir lana walil mu'minin. Kapuh tak dua-dua. Ada orang baca dah ni panjang tak ingat. Tetapi jika dihimpunkan keduanya maka yang asahnya ditakhirkan kunut Sayyidina Umar. Tu. Kunut Umar tak belakang, kunut hak tadi tak mula-mula. Kunut tadi. Dan jika hendak tersimpan atas satu kunut jua maka hendak tersimpan atas kunut yang pertama. Allahumma hdina tadi. Hak Umar tinggal. Kalau kita nak kapuh dua, Umar tak belakang. Allahumma ighfir lana. Kalau kita nak ambil satu, tinggal Allahumma ighfir lana, baca Allahumma hdini. Ada baca hari-hari lah. Tu cara dia. Dan disunatkan mahipun dua kunut itu kalau capur comel. Jika seorang itu munfarid, itu syarat. Ataupun imam bagi jemaah yang mahsurin, yang reda mereka itu dengan memanjangkan. Kalau makmum tak reda, dia kacau kapuh. Nama supah di makmum pula tu. Kunut panjang sangat tak boleh juga.
Dan disunat bagi imam bahawa tidak menentukan doa untuk dirinya, bahkan diumumkan dia, yakni hendak yang mendatang dengan lafaz jamak. Orang jadi tak imam nak baca kunut, jangan Allahumma hdini, Allahumma hdina, baca dengan jamak. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Itu lafaz jamak. Kalau kita sorry Allahumma hdini. Adapun mengangkat dua tangan ketika berkunut itu, maka dua wajah yang asahnya disunatkan dia intaha azkar. Dan sapuh muka dengan dua tangan kama dia pada sudah doa kunut ke mana? Tidak disunat pada pendapat yang asah. Sapuh lepas kunut waktu turun kita ya. Adapun dinyaring ataupun diperlahan dengan kunut itu, maka jika ia imam, disunat baginya menyaringkan dia pada yang asah. Ini mazhab kita saja ni. Dan jika munfarid, maka diperlahan dengan dia dengan tidak khilaf. Dan jika makmum, maka jika tidak menyaring oleh imam, nasihat berkunut ya perlahan. Kalau tak imam tak ada baca kunut derah, kita baca ratik lah, kita tak dengar tak imam tu. Tapi kalau kunut tak imam derah dah, amin sudah. Seperti doa orang. Dan jika ia mendengar kunut yang dibaca oleh imam, hendak ia mengucap amin di atas doanya. Tapi bukan semua amin, hak akhir itu kena musyarakah. Pada kata fa innaka taqdi, situ sekali kata ini. Dan bermusyarakah ia pada ketika puji. Mana ketika puji? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu situ kita sekali dengan email. Dan jika ia tidak mendengarkan kunut email, hendak ia berkunut dengan perlahan. Atau pergi buka 3 buah kitab dari kitab Majmu' Azkar, kitab Rawdah. Kita tengok situ. Kita buka dulu sama tagar semasa dulu. Sunat hay'ah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Yes.